kita baca. Dia nak baca semua boleh ataupun tak. Okey. Boleh? Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami adalah merupakan Biro Jawatankuasa Pertanian dan Keselamatan Pakatan Harapan. Keselamatan makanan. Food security, keselamatan makanan. Jawatankuasa Pertanian dan Keselamatan Makanan. Ya. Biro kita panggil Biro apa? Jawatankuasa. Jawatankuasa Pertanian. Biro Jawatankuasa. Bukan biro lah, Jawatankuasa. Sekali lagi kami adalah daripada Jawatankuasa Pertanian dan Keselamatan Makanan Pakatan Harapan. Saya sendiri dan kemudian Yang Berhormat Sim Sizin Bayan Baru, Yang Berhormat K7 Sungai Siput dan juga Yang Berhormat Siva Kumar daripada Batu Gajah. Jawatankuasa Pertanian dan Keselamatan Makanan Pakatan Harapan berpendapat bahawa Kerajaan Perikatan Nasional 2.0 gagal mengawal kenaikan harga ayam yang kini melebihi RM10 sekilo. Sejak kebelakangan ini, pelbagai idea dilontarkan oleh Menteri-Menteri Perikatan Nasional, tetapi kesemuanya sekadar melepaskan batuk di tangga atau sembang-sembang kosong sahaja. Rakyat tidak nampak akan kesungguhan dan komitmen kerajaan menyelesaikan masalah yang menghimpit kehidupan rakyat marhain. Rakyat mesti ingat sepanjang pentadbiran negara di bawah Pakatan Harapan, harga barang keperluan termasuk ayam berjaya dikawal walaupun ketika musim perayaan. Kejayaan ini ialah berkat usaha semua Menteri Pakatan Harapan yang bekerja sebagai satu pasukan. We as a teamwork. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah kenaikan kos serta kenaikan kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat jelata. Difahamkan, Menteri Keuangan sedang mengkaji cadangan memberikan subsidi kepada para peternak untuk menurunkan harga barang makanan. Namun demikian, usaha menteri itu merupakan penyelesaian jangka pendek. Itu pun kerajaan PN 2.0 juga ternyata gagal melaksanakan cadangan itu dengan cepat. Jawatankuasa Pertanian dan Keselamatan Makanan Pakatan Harapan mempunyai pengalaman dan pemahaman yang luas dan mendalam dalam sektor dan rantaian penternakan ayam. Kami ingin mencadangkan penyelesaian yang berjangka panjang demi kebaikan semua pihak melalui usaha pemodenan industri penternakan ayam. Kenaikan harga ayam pada amnya disebabkan wujudnya ketidakseimbangan antara pengeluaran dengan permintaan. Apabila permintaan pasaran meningkat dan pengeluarannya kurang, maka harga akan melonjak naik, akan melambung naik. The issue of supply and demand. Industri peternakan ayam di Malaysia menghadapi kapasiti pengeluaran yang terhad. Kebanyakan peternak ayam kita masih mengamalkan peternakan ayam secara tradisional atau open house. Kaedah yang sudah lama dan ketinggalan zaman ini pasti menjejaskan produktiviti dan menyaksikan hasil pengeluaran rendah untuk memenuhi keperluan
yang tinggi. Tambahan pula, kos pengeluaran juga tidak kompetitif. Apabila para peternak menghadapi masalah kenaikan mendadak harga makanan ayam, perubahan cuaca atau serangan penyakit, penternak tradisional pasti akan menghadapi masalah pengeluaran. Sebagai akibatnya, ayam terpaksa dijual dengan harga yang tinggi. Dijangka 70% peternak ayam di seluruh negara masih menggunakan cara yang lama ini. Kebanyakan peternak yang tidak kompetitif terpaksa menggulung tikar dan menghentikan operasi peternakan ayam sebagai akibat kegagalan mereka menanggung kos pengeluaran yang semakin meningkat. Hal ini memburukkan masalah kenaikan harga ayam di pasaran, umpama api yang marak disimbah lagi dengan minyak. Oleh yang demikian, kerajaan harus membantu para peternak memodernkan cara penternakan kepada sistem closed house dan menggunakan teknologi penternakan yang lebih moden dan sophisticated. Melalui sistem closed house dan sistem IoT pasti menyaksikan peningkatan produktiviti penternakan di samping dapat mengurangkan kos pengeluaran, harga ayam di pasaran akan turun. Kerajaan harus menangani masalah kenaikan harga makanan dari puncanya. Buat masa ini bukan sahaja berdepan dengan kenaikan harga ayam yang tinggi, tapi hampir semua makanan termasuk sayur-sayuran, ikan dan buah-buahan juga turut naik. Hal ini kerana masalah yang sama, iaitu kapasiti petani yang agak rendah lantaran tidak meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses tanaman dan penternakan mereka. Dalam bajet 2022 ini, Jawatankuasa Pertanian dan Keselamatan Makanan Pakatan Harapan ingin memberikan cadangan kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga makanan termasuk harga ayam ini dengan menyediakan tabung pinjaman agrofood, soft loan, sebanyak 15 bilion kepada para petani penternak, sebanyak 5 bilion kepada para petani penternak dan nelayan. Sebenarnya, tabung pinjaman agrofood ini bukanlah perkara yang baru. Semasa pentadbiran Pakatan Harapan, kami telah menyediakan tabung pinjaman agrofood dalam bajet 2020. Kerajaan Perikatan Nasional 1.0 juga meneruskan tabung tersebut dengan memperuntukkan 1 bilion pinjaman. Walau bagaimanapun, saiz tabung ini dikatakan terlalu kecil dengan pelbagai sekatan syarat termasuk 5 juta peminjam maksimum sahaja. Masalah kerenah birokrasi yang menjadi batu penghalang. Sekatan-sekatan ini dikatakan tidak membantu para pengusaha yang ingin meningkatkan produktiviti secara besar-besaran. Maka, Jawatankuasa ini ingin menyeru kerajaan memberikan fokus semula kepada sektor pertanian dengan menyediakan tabung pinjaman agrofood bernilai 5 bilion dan melonggarkan syarat dan terma serta kerenah birokrasi untuk membantu para petani memodernkan teknologi pertanian mereka. Dengan menggunakan teknologi tinggi dan canggih, kapasiti yang lebih besar, kos pengeluaran makanan termasuk daging ayam akan menurun. Perkembangan ini sekaligus akan menyelesaikan masalah kenaikan harga ayam secara tuntas dan berkesan. Jadi intipati daripada sidang akhbar kami pada pagi ini adalah dalam bajet yang akan datang, sebagaimana yang diumumkan bahawa fokus kerajaan dalam bajet ini adalah untuk meluaskan bantuan kepada sektor pertanian. Jadi kami mengharapkan
antara solusi yang akan diperkasakan oleh kerajaan adalah untuk memastikan tabung pinjaman agrofood ini dengan dana 5 bilion akan menjadi satu kenyataan, dan kerajaan perlu, terutamanya Kementerian Pertanian, harus melihat kembali prosedur birokrasi yang selama hari ini menjadi halangan kepada memberikan pinjaman mudah ataupun soft loan ini, khususnya kepada peternak-peternak ayam, supaya harga ayam ini bukan sekadar boleh dan mampu dikawal semasa perayaan, ia juga boleh distabilkan di luar musim perayaan. Dan untuk pengetahuan, saya waktu itu sebagai Menteri Pertanian dan YB Sim Sizin sebagai Timbalan Menteri, kita telah berjaya pada waktu itu untuk memastikan tabung ini diberikan dana yang secukupnya, tapi nampaknya kami tidak bernasib baik. Kerajaan jatuh pada bulan Februari 2020 dan tabung ini masih wujud, tetapi kita mendapat maklumat terlalu banyak kerenah birokrasi yang menyebabkan tabung ini gagal, terutamanya untuk memberikan pinjaman kepada golongan sasar yang sangat memerlukan. Dan dalam konteks ini kita bercakap tentang usaha untuk memodernkan pengusaha ayam supaya mereka boleh memelihara ayam dengan cara close house, ya, dengan cara tertutup. Jadi untuk itu saya buka dulu untuk soalan ataupun ada tambahan. Okay. We go on this first. Pak Bisim kalau ada. Sorry. Okey, kita mohon supaya kerajaan memahami keluhan para petani dan juga pengguna dan juga rakyat biasa. Sekarang petani menghadapi masalah yang besar. Contohnya masalah kenaikan harga makanan ayam. Jadi kos pengeluaran menjadi tinggi. Dan rakyat pula terpaksa menanggung harga ayam yang tinggi, yang mencecah RM10 sekilo. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia, ya. Kerana kita selalu harga ayam selalunya maksimum RM7, RM8 sekilo. Tetapi kali ini telah naik melebihi RM10. Ada setengah-setengah tempat RM11 sekilo. Dia memberi tekanan yang sangat tinggi kepada rakyat jelata. Kita sebagai Pakatan Harapan, kita mahu penyelesaian yang long-term solution, bukan ad hoc. Sekarang apa yang Perikatan Nasional kerajaan sekarang cadangkan adalah ad hoc yang menyelesaikan masalah jangka pendek. We have no problem with that. Boleh jalankan. Tapi untuk menyelesaikan industri, kita perlu penyelesaian tuntas untuk yang berpanjangan. Dan maka penyelesaian yang kita cadangkan adalah meluaskan kapasiti pengeluaran. Untuk lebih banyak, kita kena menyelesaikan masalah supply side issue. Supply dan demand. Demand tinggi, supply tak cukup, maka harga ayam naik. Jadi apa yang kita cadangkan adalah meningkatkan pengeluaran, menyelesaikan supply side issue. Tingkatkan pengeluaran dengan menggunakan teknologi yang moden. Meningkatkan teknologi yang moden itu memerlukan pelaburan. Dan saya tanya penternak-penternak ayam, mereka sanggup melabur, tetapi mereka menghadapi masalah pinjaman. Pinjaman, banyak bank tidak sanggup pinjam kepada penternak kerana mereka tidak faham bisnes ini, kerana mereka rasa ini bisnes high risk. Jadi kerajaan kena step in. Dia kena masuk membantu. Tunggu commercial bank lebih rela bagi pinjaman kepada developer. Tapi mereka tidak rela memberi pinjaman kepada penternak ayam. So the issue is, government intervention is needed. Jadi
tabung pemodenan agrofood ini sangat penting. Dan kita tahu bahawa 1 bilion yang dulu kita bagi tidak mencukupi. Itu sebab kita mohon supaya dia ditingkatkan kepada 5 bilion. Dan biar lebih ramai lagi penternak, biar penternak ke, nelayan ke, penanam sayur ke, atau penanam buah-buahan ke, semua boleh pinjam. Dan Malaysia akan menjadi agriculture, memberi fokus yang lebih kepada agriculture semula. Dulu diabaikan, now we want the government to refocus back into agriculture. Dan sebenarnya dalam masa Pakatan Harapan, the shift is there. Ya, kita telah Tun Dr. Mahathir masa itu Perdana Menteri lebih memberi fokus kepada pertanian. Dan saya harap bahawa dalam bajet ini boleh nampak peningkatan yang besar dalam sektor pertanian. Terima kasih. Okey. Ada soalan? Ada soalan tentang ini? Mereka boleh cepatkan perkara itu. Mereka boleh minta nanti dalam bajet tambahan. Itu perkara biasa. Because this issue is urgent. Jadi we need urgent action from the government. So Dia tak ada penghalang. tak ada penghalang. They can announce anytime because ini adalah tabung pinjaman. Yeah. Ya, it's a commitment government, not in the budget pun boleh. Dia boleh announce bila-bila masa. Yeah. Okay. When you say it's sufficient for 5 billion, and how much does it cost from open method to the closed method? Okay. Have you Yeah. calculated in terms of Yeah. sum? Okay. Maybe not enough, yeah, I understand that. But for the time being, let's start with 5 billion first. I can assist dari segi itu. Dari segi, it depends on the size. Ada yang small scale, 5 million, maybe mencukupi ya. Let's say they only have 10,000 chicken, 20,000 chicken. They need a 5 million. 5 million, how big can you build a closed house? You know, a building, you know, it's very small. From what I know, medium size, they need about 50 million. Okay, 50 juta. Dan yang skala yang lebih besar, yang sekarang yang biasa ya, skala besar yang saya difahamkan bahawa dia kos antara 150 juta hingga 200 juta. So kalau 200 juta, satu projek 200 juta, tetapi kerajaan hanya memberi pinjaman 5 juta sahaja, tak cukup. Mereka tidak ada orang boleh keluarkan 150 juta untuk melabur dengan wang sendiri. Tak ada orang. I mean, how do you have 150 million from your own pocket? Impossible. So when they go to commercial bank, they want to pinjam, commercial bank tidak berminat. Then they have to go to kerajaan, contohnya Agrobank. Tapi Agrobank kata maximum you can borrow is 5 million. So they are stuck. Ini masalah yang berlaku sebenar, case sebenar yang saya tahu. Ya. So we need the government intervention in this. Right? So you also want to increase The cap. Now the cap at 5 million is too small. Yeah, I think small scale boleh lah. But for medium or large scale, kita perlukan large scale. Sebab apa? Sebab we have a big export market. Sebab ayam Malaysia mempunyai halal certificate. Halal certificate ni sangat popular di luar pasaran dunia. Malaysia must tap into this halal market. The problem is, right now, kita tidak boleh ekspor kerana tidak mempunyai capacity pengeluaran yang tinggi. It's just enough to satisfy domestic market. Tetapi tidak mempunyai capacity yang lebih untuk cater to halal market. Halal market is huge. In Middle East, there's China, there's Southeast Asia, dan ada what you call this not only
Asia, what do you call this Kazakhstan and all this? What is that? Central Central Asia. Asia. Yes, Central Asia. When we were in government, a lot of people come to see us. They want to import our chicken, but we have to turn them away because tidak mempunyai capacity. So now For export. So now if you increase capacity, you export. Kalau domestic market harga melonjak, the export punya chicken can satisfy the local. So you stabilize the local domestic market. Okay, you can stabilize that because you have excess capacity. What is the trajectory if using the closed house method? Increase of how many? Easily 30%. 30%. Because closed house, they have better disease control. They can regulate the environment, tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Yeah. Ayam itu boleh survive in that kind of environment. Jadi dan penyakit tidak boleh masuk. So they can increase production by 30%. They can save on the labor. Yeah, labor. Labor also. Okay. Our SSL in chicken is 105%. 100. SSL is 105. 105%. So we SSL can. is self-sustainable level. Yeah, 105%. We hope that we can go for the export market. My wish is Yeah. SSL can increase production to 200% of SSL. Then we can lower Meaning the we price. can export 100% of our production. I mean, excess capacity to overseas market. Maksudnya kita double our local production. Yeah. Double our local production currently. And then yang lebih itu kita export for halal market international. And at the same time, we can stable the price. Serampang dua mata lah ya. Serampang dua We can achieve both. Okay, clear? Ada isu kedua ya. Ya. Baik, isu yang kedua adalah kita mengucapkan tahniah kepada Datuk Zamri Yaakob yang telah pun dipilih sebagai pengurusi NAFAS. NAFAS ini adalah merupakan Persatuan Peladang Kebangsaan. Semasa menjadi Menteri Pertanian dahulu, saya telah berpengalaman bersama dengan semua agensi termasuk NAFAS, dan NAFAS pada waktu itu terpaksa digantung. Ada kes yang melibatkan SPRM dan di bawah pentadbiran yang lalu, yang sebelum Pakatan Harapan, dan berjaya kita pulihkan. Dan saya sekadar memberikan ingatan kepada pengurusi NAFAS yang baru bahawa Persatuan Peladang ini yang ahlinya hampir 1 juta orang, satu persatuan peladang yang terbesar dan dilindungi oleh MOA, oleh Kementerian Pertanian dan hari ini MAFI. Dan ia tanggungjawab besar kepada golongan petani. Dan ianya juga akan melibatkan kontrak-kontrak yang besar yang bernilai berbilion ringgit. Kontrak baja dan juga kontrak benih padi yang besar. Jadi saya harap pengurusi baru ini akan memastikan urus tadbir yang baik, tidak berlaku lagi penyelewengan sebagaimana di zaman BN sebelum PH mengambil alih. Dan yang lebih saya concern adalah beliau adalah merupakan abang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Oleh kerana kontrak ini bernilai berbilion-bilion ringgit, maka saya harap ianya dari segi urus tadbir akan terus diambil perhatian, dan kita mengharapkan tidak berlaku lagi isu-isu penyelewengan, salah guna kuasa yang sangat mudah. Orang akan nanti melibatkan pengurusi NAFAS ini adalah abang kepada Perdana Menteri. Itu saja dari segi sekadar peringatan
yang kebetulan dia dipilih dan kebetulan pula dia adalah merupakan abang kepada Perdana Menteri. Terima kasih. Okey. Ada soalan? Okey. Okey. Baik, terima kasih ya. Thank you. So you refrain this one.